Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, Buletin UKAS, edisi tengah hari 10 Mac 2021. Bersama saya, Fidai Hanan Sahni. Tumpuan berita. Selain Jambatan Batang Sadong, struktur tanda selamat datang ke daerah Simunjan kini menjadi satu lagi mercu tanda kebanggaan penduduk di Simunjan. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Motek merangkap Ahli Parlimen Batang Sadong, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setelah mercu tanda itu siap, ramai yang memberi maklum balas mengenai reka bentuknya yang menarik dan ianya direka sendiri oleh Majlis Daerah Simunjan. Beliau turut berterima kasih kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan Aula Deris dan pihak Motek yang telah banyak membantu menyiapkan projek tersebut. Kita bagi pihak kerajaan negeri, saya bersama Yang Berhormat Aula mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya di atas peruntukan yang telah diberi kepada kita, yang mana banyak lagi yang belum lagi siap, Saudara Suria. Adanya bukan hanya di kawasan Batang Sadong tapi juga di kawasan seluruh negeri Sarawak. Terima kasih banyak kepada Saudara Joffrey yang telah mereka bentuk mercu tanda ini. Tahniah kepada semua yang telah terlibat. Terima kasih juga kepada semua, terutama sekali kepada Yang Berhormat Aula yang telah banyak membantu untuk memantau sebelum ianya siap. Beliau berkata demikian selepas merasmikan struktur tersebut di Simunjan pada Selasa. Sementara itu, Setiausaha Majlis Daerah Simunjan, Joffrey Ramji, ketika ditemu bual memberitahu mercu tanda itu merupakan mercu tanda 3 dimensi 3D yang terbesar di Sarawak dan reka bentuknya menceritakan apa yang terdapat di daerah Simunjan. Jadi ini sebenarnya sekali pandang ianya menceritakan apa yang ada di daerah Simunjan. Simunjan, kalau kita lihat ianya memang dikenali kalau ketika musim durian. Durian merupakan satu tarikan orang akan datang ke Simunjan. Kedua, Simunjan terkenal dengan udangnya. Ketiga, Simunjan juga terkenal dengan buah kristalnya. Dan of course, Simunjan satu daerah yang terletak di kawasan luar bandar, terkenal dengan hasil nelayan iaitu ikan air tawarnya. Jadi bila kita melihat kepada mercu tanda 3 dimensi ini, 3D ini, ianya sedikit sebanyak akan terus memberi gambaran apa yang terdapat di daerah Simunjan. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak membantu seramai 98 penerima dari daerah Asajaya menerusi program penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS dengan peruntukan sebanyak RM995,000 yang dibahagikan kepada 2 fasa. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak yang juga merupakan Adun Asajaya, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, bagi fasa pertama, sebanyak 68 buah rumah akan dibaik pulih, manakala fasa kedua pula melibatkan 30 buah rumah. Menurutnya, program seumpamanya merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak bagi membantu golongan kurang berkemampuan untuk memiliki kediaman yang selesa dan selamat didiami. Semasa memantau projek PPRMS di Kampung Sebandi Ulu Asajaya pada Selasa, beliau memberitahu Kerajaan Sarawak sentiasa prihatin dan mencari jalan terbaik dengan menyalurkan bantuan baik pulih rumah sekaligus meringankan beban golongan yang memerlukan. Sementara itu, seorang penerima bantuan PPRMS, Masdi Mos, ketika ditemui berasa sangat bersyukur dan gembira apabila kediamannya akan dibaik pulih menerusi peruntukan RM15,000 yang diluluskan Kerajaan Sarawak. Selanjutnya, sebanyak 10 projek transformasi luar bandar RTP Dun Kakus kini sedang dilaksanakan di daerah Tatau dengan ada sebahagiannya telah pun siap. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumiputera Sarawak, Datuk John Siki Tayai berkata, kesemua projek RTP ini adalah inisiatif Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS untuk memperluaskan jaringan pembangunan di kawasan luar bandar. Jadi hari itu kami start ada dengan tahu tadi kalau tu ke 10 ya tempat kami ngebahas RTP ke sekali itu. Jadi Badun Kakus ke tahun 2000 tu kemarin bisi 23 IT. Bisi 23 IT RTP ke Diages ke kawasan Dun Kakus ke kena bungkus ke 5 juta. Jadi dia ke word pada kawasan Tatau itu
besi 15 titik, lalu di Selangau besi 10 titik, lalu di kawasan Bawang besi 8 titik yang sudah di handover Magal. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan penyerahan projek RTP membina benteng dan menimbus hadapan rumah Dickson Pedaskana, Jalan Sangan Tatau pada Selasa. Datuk John Siki turut menyaksikan penyerahan projek RTP menaik taraf jalan konkrit depan rumah Ulen, Tekalit, Tatau dan penyerahan projek RTP menaik taraf jalan rumah Enjan Gos. Sementara itu, tuai rumah Enjan Gos yang ditemui mengucapkan terima kasih kepada Adun Kakus dan kerajaan GPS yang telah menaik taraf jalan ke rumah panjang mereka demi keselesaan dan kemudahan penduduk setempat. Aku bersaya gagal mati aku lapan aku dah. Dia beri perintah GPS jalan semin menuju ke rumah panjang aku itu kira ya 700 meter di semin. Udahnya 1.5 kilometernya megah ke Jalan Batu. Harinya tadi senang mak aku. Lepas saya tak tahu kaya narai lama aku ngikut kaya ti bisi utai keperlukan beli aku setiap hari. Boleh dengan jalan aku tu. Ngau selamat. Antara projek RTP lain yang dilawati ialah projek merata tapak rumah Jelia, Nangas Sepurun, Ulu Anap, PPRMS di Rumah Tedong, Jalan Sangan Merid, projek PPRMS di Jampi, Jalan Sangan Merid dan projek pembesaran dan naik taraf tapak rumah panjang Rumah Rawing dan Rumah Pandong. Berikut pula, Sekolah Kebangsaan SK Subabuan, SK Buso dan SK Segong akan dipindahkan kerana lokasi sedia ada sering dilanda banjir. Adun Tasik Biru Datuk Henry Jeneb berkata, 3 buah sekolah tersebut sering terjejas apabila berlakunya hujan lebat secara berterusan. 3 buah sekolah ini perlu dipindahkan. Ya, Buso, Segong dan Subabuan. Dan untuk kawasan lain, Sepoku tidak ada masalah, tapi ada sedikit air. Betul lah. Dan kawasan-kawasan lain. Tapi saya berterima kasihlah kepada pihak agensi 24 jam bekerja sampai pukul 3 pagi. Saya sendiri tak tidur sebab saya mau monitor dalam WhatsApp group. Berucap semasa majlis penyerahan peruntukan projek kecil luar bandar MRP berjumlah lebih RM2,900 di Bau pada Selasa, beliau menambah pihaknya juga berusaha untuk menambah bot beserta enjin serta peralatan lain kepada agensi yang terlibat dalam operasi menyelamat mangsa bencana banjir. Dalam pada itu, sebanyak 16 pertubuhan bukan kerajaan NGO di kawasan Tasik Biru menerima peruntukan MRP tersebut. Antara penerima adalah seperti tertera. Beralih ke perkembangan di Lundu. Beras dari tuaian di skim DIT Tanjung Purun akan dikomersialkan untuk dijual di pasaran tempatan. Adun Tanjung Datu, Datuk Amar Jamilah Anu memberitahu padi yang ditanam tersebut adalah jenis MR269 dan hanya mengambil masa selama 90 hari untuk masak berbanding padi konvensional. Jelasnya padi yang ditanam di Tanjung Purun merupakan varieti yang memakan masa yang pendek dan lebih elok berbanding varieti yang pernah ditanam sebelum ini. Kelainannya adalah varieti yang kita buat di sini adalah varieti yang jangka pendek yang kita dapati dari pihak marketing. Kalau padi dulu memakan masa 60 bulan, yang ini hanya 90 hari, 2 bulan, dalam 2 ke 3 bulan. Itu kelainan. Kan? Varieti ini juga lebih bagi macam kata orang lebih elok lagi daripada varieti-varieti yang pernah mereka tanamkan dahulu. Ya? So that is also the difference. Kalau kita lihat di Gedung lain varietinya, di Bario lain varietinya, dan di pihak Tunggin sana lain varietinya. Itu juga di Tanjung Purun. Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa program pelancaran penuaian padi sawah di skim DIT Tanjung Purun, Kampung Setunggang Melayu pada Selasa.
Dato' Amar Jamilah turut menambah seramai 59 orang daripada 96 orang pesawah padi di sekitar daerah Lundu yang terlibat dengan penanaman padi di skim DIT Tanjung Purun itu telah diberikan bantuan subsidi membajak sebanyak RM600 sehektar dengan jumlah keseluruhan subsidi tersebut bernilai RM18,418.20 pada tahun 2019 hingga 2020. Jelasnya pada tahun 2021 dianggarkan sebanyak RM38,000 subsidi menuai diperlukan dengan nilai subsidi menuai RM500 per hektar. Adun Tanjung Datuk itu berkata setakat Januari 2021, 87.5 hektar tanah telah dibangunkan melalui skim ini dan 52.5 hektar masih belum diusahakan. Beliau memberitahu lagi penggunaan mesin untuk menuai padi seperti yang didemonstrasikan juga mengambil masa yang singkat serta mampu menuai padi sebanyak 2 guni dalam masa 5 minit yang akan memberikan manfaat yang sangat besar kepada pesawah-pesawah yang berdaftar dengan skim tersebut. Berikutnya mengenai perkembangan COVID-19 di Sarawak pada Selasa. Sarawak merekodkan 1 kes kematian baharu akibat jangkitan COVID-19 menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 89 kes. Menurut kenyataan media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, kes ke-89 melibatkan seorang wanita warga tempatan Sarawak berumur 83 tahun dibawa ke Hospital Mukah kerana tidak sedarkan diri. Sementara itu, sebanyak 163 kes positif baharu dikesan iaitu 37 kes di daerah Betong, Miri 25, Bintulu 23, Sibu 17, Subis 15, Kuching 12, Julau 9, Asajaya 6, Kapit 6, Sarike 4, Pusa 3, Samarahan 2, Bau Kanowi Tatau dan Dalat masing-masing 1 kes. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 meningkat kepada 11,511 kes. Selain itu, JPBN Sarawak turut memaklumkan setakat Selasa seramai 2,082 atau 18.09% dari jumlah kes yang dilaporkan adalah kes yang dikesan berlaku di rumah panjang. Bilangan kes positif ini adalah daripada 32,380 individu yang telah disaring iaitu pada kadar positif 6.43%. Dalam tempoh yang sama juga, sebanyak 279 buah rumah panjang di Sarawak telah dikenakan lockdown dan sebanyak 68 buah rumah panjang masih dalam arahan lockdown setakat Selasa. Manakala 211 buah rumah panjang telah pun diberi pelepasan arahan lockdown setelah didapati jangkitan COVID-19 di rumah panjang tersebut adalah dalam keadaan terkawal. Tambah kenyataan itu juga, daerah Samarahan telah kembali ke status kuning daripada status jingga dan daerah Subis pula telah bertukar ke status merah. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.